Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Sejak cerita kita ditamatkan, ku pikir ku takkan dapat lepaskan apa yang kau buat pada hatiku. Kini aku hanya tersenyum. Ku sudah pun lupakan. Pikir yang positif, bergerak ke depan. Banyak kerja siapa yang tolongkan. Jadi lebih baik ku berseorangan. Buat sementara ini biar aku jauh dari yang buruk, dekat dengan yang tulus, ikhlas. Apa kabar sana? Ku di sini biasa saja. Oh tidak, mungkin lebih dari sederhana. Semua cuma saja dengan kawan baru, hidup baru. Ku hampir sempurna tanpamu. Ku hampir sempurna tanpamu. Hampir sempurna tanpamu. Kisah baru, cara baru, nafas baru. Kumpul duit, baju baru. Tahun baru aku tetap laku. Saja kini bukan sama seperti dulu. Buat sementara ini biar aku jauh dari yang buruk, dekat dengan yang tulus, ikhlas. Apa kabar sana? Ku di sini biasa saja. Oh tidak, mungkin lebih dari sederhana. Semua cuma saja dengan kawan baru, hidup baru. Ku hampir sempurna. Sejak cerita kita ditamatkan, ku pikir ku takkan dapat lepaskannya. Apa yang kau buat pada hatiku, kini aku hanya tersenyum. Apa kabar sana? Ku di sini biasa saja. Oh tidak, mungkin lebih dari sederhana. Semua cuma saja dengan kawan baru, hidup baru. Ku hampir sempurna. Apa kabar sana? Ku di sini biasa saja. Oh tidak, mungkin lebih dari sederhana. Semua cuma saja dengan kawan baru, hidup baru. Ku hampir sempurna tanpamu. Ku hampir. Apa khabar penonton setia Wanita hari ini? Itu dia tadi persembahan pembukaan oleh Camelia Shermaine dengan lagunya Kabar Aku. Membuka tirai untuk siaran 23 Julai 2020. Hari ini hari Khamis. Bertemankan saya Uyaina dan juga Sukita Chandran. Apa khabar anda penonton-penonton Wanita hari ini? Kami harapkan anda semua dalam keadaan sihat-sihat sahaja dan apa jua yang anda lakukan hari ini, semoga sukses dan anda kekal ceria, positif dan setia bersama kami sepanjang 1 jam ini. Betul lah. Tadi kalau kita tengok persembahan pembukaan tadi kan oleh Camelia Shermaine. Sekejap lagi kita akan bersama dengan beliau sekali lagi, tetapi sekejap lagi bukan dia seorang je. Kita akan bersama juga dengan The Alif. Kalau nak tahulah perkembangan mereka berdua ni, kena setia bersama dengan kami. Baiklah Yana, hari ini hari Khamis kami bawakan anda satu topik yang amat
memberikan banyak input kepada anda, iaitu berkaitan dengan tanggungjawab selepas bercerai. Setiap pasangan, Yana, saya kira yang sudah mendirikan rumah tangga pasti mengimpikan, menginginkan rumah tangga mereka terus bahagia sehingga ke akhirat. Tapi kadang-kadang itulah bukan semua orang mendapat apa yang mereka impikan, dan apabila itu berlaku dalam sesebuah rumah tangga, penyelesaiannya adalah untuk bercerai. Betul. Walaupun bercerai ini adalah sesuatu yang dibenarkan dalam Islam, tetapi ianya adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah. Dan tanggungjawab itu sendiri kan kita bila kita bercakap bukan sahaja semasa bergelar suami isteri, tetapi selepas bercerai, tanggungjawabnya orang kata lebih lagi walaupun sudah tidak tinggal serumah. Kepada anda, kalau ada sebarang soalan yang nak diajukan kepada panel kami di studio ataupun sekadar ingin berkongsi pengalaman hidup anda, sila ke laman web WHI TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Dan bercakap mengenai tanggungjawab, yang apa yang kami akan kongsikan bersama anda hari ini adalah bukan sahaja dari sudut undang-undang. Sebab biasanya bila kita bercakap mengenai tanggungjawab selepas bercerai, ramai yang beranggapan tanggungjawab itu hanya setakat dari tuntutan wang, harta dan sebagainya. Tetapi kita mungkin gagal untuk mengingati orang-orang di sekeliling kita, terutamanya anak-anak kita, emosi mereka, keadaan mental mereka, dan itu yang akan kita bincangkan bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio. Dan seperti yang Yana katakan tadi, anda boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari ini untuk berkongsi komen anda dan juga apa-apa soalan yang anda ingin tujukan. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kes curang, berkahwin dalam usia muda dan masalah kewangan adalah antara punca berlakunya perceraian. Menurut kajian statistik Jabatan Kehakiman Syariah pada tahun 2019, terdapat 38,035 kes pasangan bercerai dalam tempoh 8 bulan di negara ini. Meskipun ikatan perkahwinan terputus akibat daripada perceraian, namun bekas pasangan masih perlu melaksanakan tanggungjawab, terutama bagi mereka yang mempunyai cahaya mata. Terdahulu, terdapat satu kes di mana seorang isteri menderita selama 10 tahun akibat daripada sikap suami yang gagal menjalankan tanggungjawabnya selepas bercerai. Pengabaian nafkah menyebabkan isteri terpaksa menanggung 2 cahaya mata. Akibat kurangnya pengetahuan, ramai dalam kalangan bekas pasangan yang tidak mengetahui tentang tanggungjawab selepas bercerai. Sejauh mana perlunya pemahaman dalam kalangan masyarakat bagi menangani isu ini? Seperti yang anda saksikan dalam paparan sebentar tadi dan juga seperti yang telah kami war-warkan, topik yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah tanggungjawab selepas bercerai. Dan apa yang pasti, hari ini kita nak faham dengan lebih lanjut lagi tentang apa sebenarnya tanggungjawab tersebut dan juga siapakah parti ataupun individu yang terlibat dalam melaksanakan tanggungjawab ini. Dan di studio bersama dengan kami pada hari ini, elok kalau kami perkenalkan terlebih dahulu di hujung sana, tak asing lagi di studio Wanita Hari ini, bersama dengan Tuan Faisaluddin Yusof yang merupakan seorang peguam syar'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yaina, Singgita dan semua penonton Wanita Hari Ini yang setia. Dah lama Betul. tak jumpa Tuan Faisaluddin. Selamat kembali ke studio Wanita Hari Ini. InsyaAllah, kalau khidmat diperlukan, saya sudi memberikan. Baiklah, dan kita juga bersama dengan Datuk Dr. Fadzila Muhammad Ali selaku perunding motivasi kita pada hari ini. Datuk sihat ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baiklah. Seperti yang kami dah kongsikan dari awal tadi dan sebentar saja tadi Yana dah kongsikan, topik kita pada hari ini, tanggungjawab selepas bercerai. Kami sempat berbual dengan Datuk dan juga Tuan tadi. Tuan berkata yang sewaktu PKP ni angka pasangan yang bercerai semakin meningkat. Itu mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak boleh dielakkan sewaktu PKP. Tetapi kita nak bercerita mengenai tanggungjawab ni dari segi undang-undang, Tuan. Selepas seseorang bercerai, apakah antara tanggungjawab pasangan itu terhadap mereka berdua dan juga anak-anak mereka dari sudut undang-undang? Baik ya, Singgita, terima kasih ya.
Dalam negara kita ni, kita kena sedia maklum kita sedia maklum ada dua sistem, satu undang-undang civil dan satu undang-undang Islam. Kerana melibatkan pasangan yang beragama Islam dan pasangan yang bukan beragama Islam. Tetapi boleh diringkaskan kedua-duanya, ada hak bekas isteri yang perlu ditanggung oleh bekas suami. Ada hak anak yang perlu ditanggung oleh ayah kandung tadi. Walaupun kedua-dua pasangan ni dah tak duduk serumah dalam konteks Islam pasangan Islam, kalau untuk isteri, bekas isteri, dia boleh menuntut hak nafkah iddah. Dia boleh menuntut berkenaan dengan mut'ah. Dia boleh juga menuntut berkenaan dengan harta pencarian. Sama juga kesnya dengan pasangan yang bukan beragama Islam, boleh menuntut maintenance dia panggil, tapi dia tak adalah panggil mut'ah dan iddah tetapi ada dia panggil nafkah untuk bekas isteri tadi. Begitu juga dalam konteks anak. Anak ini pun perlu ditanggung oleh ayah kandung tadi. Baik yang beragama Islam ataupun yang bukan beragama Islam. Cumanya kadang-kadang kita asyik berbincang dan berdiskusi berkenaan hak bekas isteri, hak anak, tapi jarang kita bincang hak seorang ayah, hak seorang suami, bekas suami kan. Ini yang biasa dilupakan Jadi bekas suami pun ada hak dia, iaitu hak dia kepada anak tadi. Walaupun katakanlah kebanyakan anak-anak ini memilih untuk tinggal dengan mak kan, duduk dengan mak kerana mak tu lebih kasih sayangnya lebih bagus kan Datuk kan. Saya pun jadi begini pun banyak faktor mak. Mak membelai saya semua kan. Jadi begitulah. Tetapi banyak juga bekas-bekas ni ibu ni yang menjaga anak ni, kadang-kadang dia menghalang pula ayah tadi nak menziarahi, melawat. Jadi ini antara perkara yang mungkin terlepas pandang itulah secara ringkasnya menjawab sanggita untuk dua-dua kumpulan, iaitu yang beragama Islam dan juga yang bukan beragama Islam. Kalau ada masalah sebagainya, nanti kita bincang kemudian. Baik, Tuan Fazludin telah berkongsi dengan kita semua tentang tanggungjawab yang orang kata berkenaan dengan kewangan. Lebih kepada kewangan tadi. Dan Datuk Dr. Fazilah, mungkin kita boleh melihat dari sudut yang sedikit berbeza dari sudut tanggungjawab ini. Bukan sahaja tertumpu kepada wang, maintenance seperti yang Tuan katakan tadi, tetapi lebih kepada tanggungjawab dari sudut emosi. Sentiasa berada untuk anak-anak khususnya. Dan masih lagi menjaga hubungan antara bekas isteri, bekas suami dan juga keluarga masing-masing. Silakan Datuk. Ya, dalam hal ini bila keluarga itu berpecah belah, isteri ke lain, suami ke lain, dan mungkin suami ada orang yang ketiga dalam hal ini, atau isteri sudah berkahwin dan sebagainya. Emosi itu tertumpu pada anak. Jika anak tu masih kecil, dia masa kecil dulu dia ingat 2 tahun dia ingat bapa dia ada balik kerja dukung. Tapi sekarang dengan mak dia tak ada siapa, bapa tak datang ini membuatkan anak tu kumpulkan emosi itu dari umur 0 tahun hingga ke 5 tahun tu akan jadi satu cerita dari skrip dalam hidup dia. Bila dia dewasa nanti skrip itu akan keluar. Akan keluar yang menjadikan dia ganas ke, dia benci ke, dia benci orang lelaki ke, dia benci mak dia ke. Ini semua akan tumbuh dalam sikap anak-anak. Yang kedua ialah kesihatan mental. Anak-anak jadi tak tentu. Isteri juga kadang-kadang kerana mungkin dia bercerai kerana dianiaya. Jadi dia rasa kesihatan mentalnya terganggu. Dia menangis tak berhenti-henti, ataupun dia rasa lonely, ataupun dia rasa mungkin kerana suami tidak ambil tahu langsung tentang nafkah tu. Jadi dia terpaksa mencari kerja kalau dia tidak ada kerja. Sedangkan ada tanggungan 3 anak misalnya. Itu membuatkan si isteri itu merasa tertekan, depression. Akan timbul depression waktu itu. Dia tak tahu depression. Kadang-kadang akan melibatkan dia jadi separuh gila, dia menjadi macam tak tentu kala lah. Itu kalau dia ada ibu bapa, dia akan berbalik kepada ibu bapa mengadu hal. Cubalah ibu bapa tu tidak ada dalam hal ni, tidak ada langsung yang membantu dia. Inilah yang menyebabkan depression pada ibu dan depression pada anak. Kalau ibu depres, dia boleh pukul, dia boleh cubit, dia boleh menidakkan anak dia kerana dia benci pada suami dia yang tidak memberi bantuan. Misalnya nak beli pampers pun tak beli, susu pun tak beli, anak demam pun tak tengok.
Jadi macam mana? Di mana peranan itu? Baiklah. Saya setuju dengan apa yang Datuk kongsikan sebab ia saling berkait. Apabila pasangan mengalami stres ataupun ibu itu sendiri mengalami stres itu akan ditujukan pada anak-anak dan anak-anak itu akan stres juga dan membuatkan mereka tidak tahu bagaimana untuk mengatasi situasi itu. Betul. Baik, kita nak tanya banyak lagi soalan kepada Tuan Faizaluddin dan juga kepada Datuk Dr. Fazilah. Tetapi sebelum itu, kita ada satu paparan yang nak dikongsikan bersama dengan anda. Sempat kami bertanya ke orang ramai, apa sebenarnya menurut mereka menjadi faktor ataupun punca berlakunya pengabaian tanggungjawab dalam kalangan keluarga. Mari kita sama-sama saksikan. Yang saya tahu, bila anda bercerai, kita perlu rujuk kepada mahkamah syariah yang kita perlu tahu apakah hak-hak kita sebagai janda lah kan untuk selepas bercerai. Kita boleh tuntut hak kita sama ada harta-harta pencarian. Sebenarnya sama masa di zaman perkahwinan ataupun selepas penceraian. Time ambil kad laporan, kena hadir jumpa cikgu. Itu pun termasuk dalam nafkah sebenarnya, nafkah kasih sayang, nafkah tanggungjawab. Tanggungjawab tu dia tetap akan berjalan macam biasa. Kita akan tetap kena jalankan tanggungjawab tu sama ada dari segi makan pakai. Macam lelaki ni dia kena fikir kalau ada anak tu dia kena teruskan bagi nafkah lah dekat anak supaya yang pihak ibu yang menjaga ni dia boleh membesarkan anak dengan apa yang bagi nafkah tu lah. Tanggungjawab menjaga anak, mendidik anak. Tak semestinya kalau lepas kita bercerai, tanggungjawab itu diserahkan kepada ibu atau kepada bapa itu saja. Jadi mereka kena bersama-sama. Salah satunya mungkin pasangan salah satu tu ada ego. Biasanya lelaki lah lebih tinggi ego. Bekas suami atau bekas isteri dia rasa tak puas hati, dia berdendam. Tanggungjawab ataupun sikap kematangan sebelum kita nak mendirikan rumah tangga tu mungkin kurang. Mungkin pada awalnya mereka merasakan mereka sudah bersedia untuk mendirikan rumah tangga, menjadi husband ataupun wife, tetapi sebenarnya tidak. Kerana bila kita kahwin, kita mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Dia bukanlah kita umpama hidup dalam fairy tale yang apa yang kita harapkan itu yang akan jadi. Bila masing dua-dua tak matang, dia jadi tak sefahaman lah. Okey, itu dia tadi antara pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Dan Tuan, saya sebenarnya tertarik dengan salah satu jawapan dari responden tadi. Dia kata disebabkan ego. Okey, dan disebabkan ego ni juga seseorang itu tidak mahu melaksanakan tanggungjawabnya walaupun dia sedar tentang tanggungjawabnya itu tadi. Jadi persoalannya sekarang Tuan, bagaimana sebagai seorang yang ingin menuntut hak terhadap seseorang yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya ini tadi, khususnya buat isteri untuk menuntut hak terhadap dirinya dan juga kepada anak-anak. Oh, soalan ni agak pedas. Saya mewakili satu-satunya kaum lelaki dan juga merangkap suami kan. Yeah. Jadi begini, ya, dalam perkara begini, biasanya apabila ada perceraian ya di mahkamah, kebiasaannya ya bila berlakunya perceraian, bila mahkamah ataupun hakim nak memutuskan mengesahkan berlakunya perceraian, dia akan rekodkan juga tuntutan-tuntutan lain ataupun hak-hak selepas berlaku perceraian, baik kepada isteri ataupun kepada anak tadi ya. Contoh nafkah semua ya. Baik. Begitu juga kadang-kadang ada yang tak dapat diputuskan waktu proses perceraian tu. Jadi kena buat tuntutan yang berasingan. Baik. Bila mahkamah dah ada buat keputusan perintah, contohnya setiap bulan kena bagi duit sebanyak ini. Kemudian setiap bulan si ayah ni diberi hak untuk lawat anak ni hujung-hujung minggu sebagai contoh ya. Tapi bila dah beberapa tahun berlalu, ya awal-awal tu okey, biasanya okeylah. Tapi bila dah beberapa tahun lalu mungkin ada masalah-masalah baru pula di antara bekas-bekas pasangan ini. Jadi adalah pihak yang tidak bertanggungjawab, dia mengingkari perintah mahkamah tadi. Dalam hal begini, pihak yang menjadi mangsa tadi tak dapat dia punya hak yang sepatutnya sebagaimana yang telah dipersetujui dan diputuskan oleh mahkamah, boleh pergi ke mahkamah balik buat tuntutan supaya arahkan pihak tadi, contoh membayar sekian jumlah mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Kalau lawatan itu ikut, jangan pula tak bagi ya. Ada orang yang langsung tak dapat walaupun mahkamah dah putuskan sebulan sekali,
dah dekat 2-3 tahun tak dapat tengok. Susah. Apatah lagi dalam keadaan sekarang rumah seperti di kondominium sebagainya kan. Nak masuk kena access card. Yang dalam tu dah bagi tahu, ini kalau gambar ini, muka ni jangan bagi masuk. Jadi dia tunggu keluar je tak boleh kan. Jadi dalam hal begini, ini antara perkara yang banyak berlaku. Jadi jangan risau, insya-Allah boleh ada maknanya boleh pergi ke mahkamah buat aduan dan juga minta supaya mahkamah keluarkan perintah mengarahkan. Hakikatnya banyak orang tak tahu. Sebab apa? Kalau kita tak bawa perkara ni, jadi dia mangsa jadi begitu jadi kebiasaan. Akhirnya akan ada pihak yang dia panggil tanggung bulat-bulat sendiri. Jadi kerana apa? Kena bawa kes tu ke mahkamah sebab hakim juga boleh arahkan kalau dia masih GNK sanggup ke kita pergi ke penjara. Itu pun boleh juga hakim arahkan. Jadi ini sebenarnya adalah implikasinya sekiranya mengingkari perintah mahkamah. Berat tahu hukumannya tu. Okey, baik. Kami nak tanya Datuk Doktor pula kan. Datuk Doktor, biasanya bila berlaku penceraian itu akan berlaku disebabkan pasangan itu sendiri mengambil keputusan untuk bercerai. Tapi ini soalan daripada salah seorang penonton wanita hari ini. Berlainan sedikit, jika penceraian berlaku akibat paksaan ibu bapa, apakah peranan pasangan dalam menangani masalah ini? Bagaimana mereka boleh menangani masalah sebegini? Kalau pasangan itu masih kuat cintanya, kasih sayangnya, maka dia boleh pergi kepada hakim mungkin untuk membuat kaunseling di situ. Bagaimana nak jawab dekat ibu bapa, kerana ibu bapa tu adalah kalau berdosa kan besar dosanya. Jadi kedua-dua orang perlu berjumpa dengan ibu bapa. Kami masih bercinta, kami sayang antara satu. Dan kalau dia tak suka yang lelaki, dia kata saya berjanji, saya jaga mungkin. Itu cara yang terbaik bersemuka dengan ibu bapanya. Ibu bapa mereka. Kalau mereka diam saja melarikan diri, tak boleh. Itu adalah salah kerana ibu bapa tak suka tu pasal apa? Pasal dia tak ada kerja. Janjilah dia akan mencari kerja sebaik yang dapat. Janji pada ibu bapa tu. Orang ni rasa saya dia akan lembut, sekeras keras kerak pun kalau ditaruh air lembut hatinya. Jadi komunikasi itu amat penting seperti yang Datuk katakanlah, jangan duduk diam sahaja. Kalau kita tak memberitahu apa yang ada dekat dalam hati kita, ibu bapa mungkin tidak tahu. Bagi mereka mungkin perkahwinan ini tidak begitu smooth lah. Baik. Jangan yang perempuan tu pula buat-buat ikut berlamak dia. Bila di luar sayang abang, bila kat rumah sayang mak. Tak boleh. Dia kena cari satu titik tengah. Yang ni pun sayang, yang ni pun sayang, dan dia perlu membuat keputusan yang terbaik. Menarik bila Datuk Doktor menyentuh tentang ibu bapa. Tuan, kita melihat tanggungjawab ini sentiasa ditumpukan kepada tanggungjawab bekas suami ataupun tanggungjawab bekas isteri. Tetapi hakikatnya kita hidup dalam komuniti yang berkeluarga, institusi kekeluargaan. Sekiranya suami ini tadi culas dalam memberikan tanggungjawabnya terhadap bekas isteri dan anak-anak, adakah ianya juga menjadi tanggungjawab keluarga suami ini tadi untuk menasihati, mengingatkan dan juga untuk mengambil bahagian dalam melaksanakan tanggungjawab ini? Bagus soalan ni. Bagus sangat. Betul. Kita ingatkan pasangan tu dah lah memang culas. Bekas ayah ni, ayah ataupun bekas suami ni memanglah malas, asyik macam-macam alasan dia bagi. Rupa-rupanya ahli keluarga kita pun ahli keluarga belah bekas suami ni pun sama tak nak bertanggungjawab ya. Sebab itu dalam hal ini sebenarnya bukan dari segi undang-undang saja. Kalau dalam konteks agama Islam memang telah dibincangkan dalam kalangan para alim ulama dan fuqaha bahawa kalau berlaku sesuatu kepada ayah tadi ataupun bekas suami berkenaan dengan isu nafkah contohlah sakit ataupun dah tak ada kerja ni, menganggur ataupun bankruptcy sebagainya kan, maka tanggungjawab itu berpindah kepada adik-beradik ataupun waris-waris kepada si ayah tadi. Kalau mak ayah dia hidup lagi, datuk dan nenek tu kena bertanggungjawab bagi nafkah. Katakanlah datuk dan nenek pun dah tua sangat, dah uzur, dah tak ada, maka adik-beradik ayah tadi tu bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada anak buah dia tadi. Itu adalah kewajipan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan juga dalam agama. Sama juga kesnya dengan orang yang bukan beragama Islam Baik, dalam hal ni kalau dalam keadaan begini boleh tak ada kompromi biasanya ada dia panggil jalan tengah. Kadang-kadang ialah saya dapati banyak juga kes-kes di mana ayah ni berduit tapi dia punya sikap macam tadilah ego, dia marah, dia dendam, dia nak balas dendam sebagainya, dia tak nak ambil tahu. Jadi dalam hal ni perlu ada di kalangan adik-beradik ni yang memahami
kes ataupun masalah yang berlaku itu adalah di antara pasangan-pasangan yang berpisah tadi. Jangan disebabkan macam yang Datuk cakap tadi, pasangan-pasangan ni dah dua asing, dia bergaduh dan sebagainya, berdendam, anak itu yang jadi mangsa. Dalam hal ini perlu ada pihak yang mengambil peranan. Sekurang-kurangnya walaupun tak dapat bagi kasih sayang, tak dapat bagi perhatian sepenuh masa, tapi dapat memberikan, orang kata, dari segi bantuan kewangan, nak bayar sekolah, tuition, baju, semua ini semua duit ni sekarang ni. Kadang-kadang anak-anak ni zaman sekarang bila dia dapat baju selai saja, itulah dia pakai setiap hari, tapi kawan dia boleh bertukar-tukar. Itu pun boleh jadi emosi kepada anak tersebut. Jadi perkara-perkara begini perlu juga diambil iktibarlah kepada penonton ya. Kalau ada tengok anak-anak buah tu tak berkemampuan, ambil tanggungjawab. Ambil peranan. Dan di sini kita lihat kan Sugi, sangat-sangat besar tanggungjawab itu, dia dah stretch, dikembangkan lagi bukan hanya kepada suami ataupun bekas isteri itu tadi, tetapi kepada ahli keluarga untuk sama-sama mengikul tanggungjawab. Sebab tu biasa orang kata perkahwinan itu bukan sahaja dua individu yang bersatu, dua keluarga bersatu. Dan ini apa yang Tuan kongsikan tadi adalah bukti bagaimana dua keluarga patut membantu mereka yang memerlukan dalam situasi begini. Dan berbalik pada soalan kita mengenai emosi anak-anak, Datuk. Bila dalam sesuatu dalam perceraian itu, anak-anak biasanya yang akan terjejas, paling terjejas lah, sebab mereka kalau yang mungkin umur 3-4 tahun mungkin tak tahu apa yang berlaku. Yang dah tahu apa yang berlaku, kenapa mami tak ada dekat rumah, kenapa daddy tak duduk satu rumah kan. Bagaimana boleh ibu dan bapa ini membuatkan anak-anak mereka faham sebelum mereka bercerai ini? Sebab kalau dah bercerai, nak membuatkan mereka faham, mungkin mereka akan terima sahaja yang ibu dan ayah tidak duduk dalam satu rumah. Tapi sebelum bercerai, mungkin anak-anak tadi dah nampak ibu bapanya bergaduh. Tapi tuan-tuan perlu ingat ya, kalau sekiranya kita bergaduh depan anak, efeknya sangat kuat. Ya, dia akan ambil contoh itu, esok bila dia kahwin, dia akan buat macam tu juga. Jadi soalnya di sini ialah bila tempoh nak bercerai, katalah anak tu tingkatan 1, dia boleh faham. Kita panggil kumpulan anak kita. Mama dengan Abah dah tak dapat bersatu, jadi dah tak sepahaman. Tapi Abah janji dia akan datang tengok kita selalu. Abah janji nak bagi duit. Abah janji nak pergi sekolah jumpa cikgu bila ada keputusan. Abah janji akan datang bawa keluar tiap-tiap minggu tengok wayang ke, atau pergi makan-makan ke. Jadi dia kena tunjukkan dengan penuh kasih sayang. Kalau sekiranya ibu kahwin lain, dia ada anak lain, saya takut ya, apa yang kita takut ialah dia akan bagi kasih sayang lebih yang anak suami waktu itu. Baik, yang sekarang. Yang sekarang. Dan anak suami yang lepas kerana dendam dan sakit hati, dia lupakan. Baju raya mungkin tak ada. Yang ini ada baju raya. Itu tak sama. Baik. Saya pernah ada kawan yang ibu bapa bercerai, tapi bila hari report card tu, kedua-dua mereka akan datang untuk mengambil report card. Tapi ada juga yang ayah tak akan memberi ibu kelonggaran untuk datang bersama. Tapi mungkin seperti yang Datuk kongsikanlah, mereka harus duduk bercakap dengan anak-anak supaya mereka faham situasi. Supaya anak-anak faham betul kedudukannya. Mama duduk rumah ini, Abah pergi duduk rumah ini. Jadi bila nanti tiap-tiap ujung minggu datang, Abah akan ambil. Ada juga keluarga yang bila time anak dia sekolah, dia datang duduk rumah keluarga suami dia, bekas suami. Bekas suami ada kemudahan, mungkin pemandu ada, siapa hantar pergi sekolah, ambil tahu hal sekolah. Tetapi biarkan ibunya bekerja. Ujung minggu hantar pada ibunya supaya dia lebih dekat kasih sayang. Ini sesuatu yang amat kita hargai. Ya, betul. Dan diperlukan. Saya teringat jawapan daripada Datuk Dr. Fazilah ni mengingatkan saya tentang filem yang saya tonton, lakonan Julia Roberts, iaitu Stepmom. Dan ini sebenarnya wajar dijadikan iktibar oleh kita semua. Baik, masa sangat mencemburui kita, dan sedikit konklusi dari Tuan Faisal tentang topik kita pada hari ini. Okey, pada saya mudah saja, sebab untuk mengelakkan sebarang tindakan oleh pihak berkuasa ya. Sebab setiap tindakan kegagalan kita ni ada dia punya kesan dan juga boleh melibatkan kita punya masa depan. Jadi dalam hal ini, apabila kita dah berpisah, ada anak, fokus jagalah anak tu besarkan. Marah macam mana pun keadaan yang berlaku antara kita dan bekas pasangan kita, itu kita ketepikan, sebab anak itu juga akhirnya nanti yang akan, kalau umur kita panjang, kalau kita belai dia dengan bagus, kita jaga dengan bagus, mereka jugalah yang akan membantu kita bila kita dah tua nanti. Itu saja orang kata apa yang saya nak kongsikan lah, apa yang saya lihat di mahkamah tempoh hari. Baiklah, dan mungkin sedikit daripada Datuk Dr. Fazilah sendiri, bagi mereka yang mungkin menghadapi situasi
perceraian ini? Ya, saya ingat kita perlu berbaik-baiklah, berbaik sangka. Jangan hilangkan rasa marah. Ya, kerana anak kita nak besarkan waris kita ni. Anak ini akan menjadi orang yang seperti Tuan kata tadi, akan menjadi orang yang akan membela kita besok. Siapa yang nak mendoakan kita esok? Ya, anak ini. Nombor satu, jangan lupa agama. Ya, agama nombor satu. Apabila anak ni telah besar, asuhlah mereka. Walaupun dia duduk dengan bapanya, walaupun dia duduk dengan ibunya, asuhlah dari segi itu. Kerana ini sebagai satu prinsip atau landasan untuk membentuk peribadi anak supaya mengenangkan balik ibu dan ayahnya walaupun mereka sudah berpisah. Dan apa yang dikongsikan oleh Datuk Dr. Fazila dan juga Tuan Faisaluddin ini memberitahu kepada kita semua yang tanggungjawab ini adalah tanggungjawab bersama. Tidak hanya tertumpu kepada bekas isteri maupun bekas suami, tetapi kepada ahli keluarga yang orang kata mak mentua, bapa mentua, ipar-duai, semuanya harus mainkan peranan. Dan tanggungjawab itu bukan setakat bila ada anak buah, oh manja-manja macam tu saja. Selepas mereka membesar, kalau situasi sebegini berlaku, itu juga adalah tanggungjawab kita sebagai ahli keluarga. Baiklah, kami nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Faisaluddin dan juga Datuk Dr. Fazila atas perkongsian hari ini. Dan bagi anda di rumah, jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar. Kembali selepas ini dengan The Alif dan Camellia Sharmi. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Aku rasakan yang bersembunyi di hatiku. Mungkin kau juga turut merasa yang tak seharusnya kita ada. Cinta kita bagaikan angin tak terlihat, namun pasti bisa aku rasa. Mungkin kau juga rasa seperti yang ku rasa, kisah cinta yang tak diduga. Duhai darah, katakan kau rindukan aku. Melihatmu membuatku tersipu. Mungkin kau juga turut merasa perasaan yang selalu ada. Cinta kita bagaikan angin tak terlihat, namun pasti bisa aku rasa. Mungkin kau juga rasa seperti yang ku rasa, kisah cinta yang tak diduga. Sampai bila harus kau diam? Ingin ku ucapkan tapi tak terungkap. Sampai bila harus bertahan perasaan yang selalu ada. Camellia Sharmi dan The Alif dengan lagu terbaru mereka, Kisah Cinta yang Tak Diduga, yang begitu sedap sekali. Betul, rasa macam terbuai-buai bila dengar
tu tadi. Terima kasih banyak. Apa khabar anda berdua? Sihat? Okey, siapa nak cerita tentang lagu ni? Kisah cinta tak diduga ini. Okey. Siapa nak bercerita? Abang Alif. Saya cerita. Okey, lagu ni mengisahkan kisah cinta yang kita tak terucap atau definisi moden dia crush lah. Crush. Okey, mesti adik-adik kita kat luar tu. Crush. Crush. Tapi bila kita tengok music videonya pun memang sweet, adalah kalau orang yang lihat menontonnya akan mengimbas kembali momen-momen mereka macam ni, scene dekat perpustakaan tu saja ambil buku, tak baca pun tapi duduk sebelah kan. Dan mungkin Camelia boleh kongsikan juga bagaimana kolaborasi ni berlaku. Idea siapa ni? Ni sebenarnya idea Abang Alif. Sebab kita orang dah lama tak jumpa. Sebab selalu Kemi akan balik Sarawak. So ni kali pertama Kemi datang balik. And then bila jumpa dengan dia macam apa kata kita buat satu lagu. So kita orang macam okey lah. Dan dari segi penulisan lirik ni macam mana? Adakah ianya idea dari idea bersama kita orang. Idea bersama. Idea bersama. Supaya pada cerita-cerita ni lah. Ke cerita peribadi bukan? Baru nak tanya, ini cerita peribadi ke? Tak langsung ya. Tapi dapat inspirasi begitu sahaja. Macam mana Alif dapat inspirasi untuk lagu ni? Selalu saya suka tengok filem-filem ni kan. Kisah ada dengan cinta. Betul-betul. Dari video klip ni dapat lafaz tu. So Alif ni orang yang romantik lah. Okey, tapi Camelia boleh kongsikan juga. Ni kolaborasi pertama Alif dan juga Camelia. Chemistry bila kita dengar lagu ni memang orang kata it's there lah. Okey, 10 out of 10. Ataupun 11 out of 10. Tapi untuk lagu-lagu akan datang, Camelia ada apa-apa plan untuk berkolaborasi semula dengan Alif? Yang tu kita memang ada perancangan lah nak buat lagi, tapi kita kena tengok macam mana. So, saya pun nanti akan keluarkan satu lagi single dan Alif pun ada keluarkan juga sekarang. So kita orang sekarang ni maybe fokus untuk lagu ni dululah. Baik. Okey, tapi lagu ni bila mula rilis? Bulan 3 patutnya promo tapi PKP kan. Ya, betul. Kita pun baru start balik promo. Okey, dan sekarang di platform mana kalau ada penonton yang nak mendengar semula lagu ni? Okey, boleh tonton kat seluruh platform digital. Dekat YouTube semua dah keluar dah. Okey. Lambai dia orang. Okey, video klip ni di YouTube lah. Video klip dah keluar kat YouTube. Okey. Saya sempat membaca komen-komen lah Yana kan, seperti yang kita berdua merasa bagaimana lagu ni, ramai yang kata lagu ni amat menenangkan. Saya kira macam lagu ni yang kalau orang dah berkahwin ada montage perkahwinan mereka boleh guna background music lagu ni. Tapi dah jadi suami isteri dah bukan crush. Flashback mereka. Baiklah. Bagi anda berdua, ada apa-apa message kepada peminat anda ataupun mereka yang belum sempat mendengar lagu Kisah Cinta yang tak diduga ini? Okey, kepada semua yang belum mendengar lagu ni, korang boleh carikan dekat Joox, mana-mana digital platform, termasuk YouTube, korang boleh carikan dekat situ. And kalau korang nak ikut perkembangan Kemi dan juga Abang Alif, korang boleh follow IG, Facebook, YouTube, Twitter, Camelia Shermaine dan juga Alif. Alif. Yes, betul. betul. Okey, dan Camelia Shermaine. Okey, kami harapkan agar anda berdua dapat terus berkarya dan semoga karya-karya anda semua diterima baik oleh masyarakat. Selamat maju jaya dan terima kasih. Baik Yana, ada satu istimewa kami nak kongsikan bersama anda penonton wanita hari ini berkaitan dengan inovasi kecantikan yang diasaskan menggunakan ikan salmon. DNA ikan salmon. Nak tahu bagaimana? Mari kita sama saksikan. Memiliki kulit yang bersih dan sihat pastinya menjadi idaman setiap wanita. Masalah kulit seperti parut, liang roma terbuka, kedutan dan kusam boleh menyebabkan kurangnya keyakinan diri seseorang. Selari dengan pelbagai inovasi dan alternatif kecantikan, SIS Aesthetic mula memperkenalkan rawatan Salmon Skin Glass DNA kepada pelanggannya. Salmon Skin Glass DNA ini adalah satu treatment ataupun teknologi yang baru yang mana kita ambil daripada South Korea dan juga daripada US. I take this treatment bawa ke Malaysia yang mana in 2010 ada satu study ni lah by scientist. Dia kata bila dia try gunakan salmon DNA yang kita extract daripada salmon sperm dan disapu dekat muka for 2 weeks for every day, dan result dia sangat
sangat menakjubkan, sangat amazing. Kulit makin elastik, kulit makin cerah, open pores juga akan tertutup dan juga kulit akan berkilat seperti glass. So that's why saya namakan dia Salmon DNA Glass Kit. Ikan salmon, sperm dia kita extract, dapatkan low molecular weight of DNA daripada salmon dan kita combine juga dengan glutathione dan juga peptide dan juga hyaluronic acid. Sesuai untuk semua peringkat umur dan usia, rawatan ini bukan sahaja digunakan oleh wanita, malah lelaki juga disarankan untuk mencubanya. Kesan sampingan selepas rawatan adalah sangat minima dan tempoh penyembuhan yang singkat. I punya treatment is not based on testimony but based on science. So apa yang kita perlukan dalam sains ni adalah kajian. So kajian ni dah dilakukan since 2010 di US dan juga di Korea yang mana menunjukkan positive result. So macam you kata kesan sampingan tadi tu dia kesan sampingan sementara sebab kita gunakan teknik microneedling. So microneedling ni untuk dia akan melukakan kulit secara mikro lah yang halus. So repairing proses tu biasanya kalau merah-merah, kesan merah-merah, mengelupas ataupun kulit agak kering sikit dalam masa 1 atau 2 hari, tapi kesan yang optimum you akan dapat result lepas 21 ataupun 28 hari yang mana kulit akan produce new cell yang lebih lebih stable dan juga lebih cantik. Untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik terutamanya bagi kulit yang bermasalah, rawatan ini perlu dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali. Namun apa yang lebih penting, dapatkan rawatan dan khidmat nasihat daripada pakar bertauliah. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan kita dah pun sampai di penghujung siaran hari ini dan kami berharap apa jua yang dikongsikan hari ini telah memberikan sedikit pencerahan dan juga membantu anda untuk mengingati tanggungjawab anda selepas bercerai. Dan kita kena ingat yang tanggungjawab ni adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab ini adalah sesuatu yang dituntut. Kalau kita tidak melaksanakan tanggungjawab kita, boleh dikatakan kita sudah berhutang dengan orang tersebut. Jadi jangan begitu, sama-sama kita saling mengingati antara satu sama lain. Yang penting seperti yang dikongsikan oleh kedua-dua tetamu kita di studio, jangan kita ingatkan diri kita sendiri sahaja sebab bila kita berkahwin, dua keluarga berkahwin, jadi kita perlu mengingat orang-orang di sekeliling kita juga, terutamanya anak-anak kita. Betul. Kalaulah ada ego yang masih tersimpan, dendam yang belum dilunaskan, atau tolak tepi kedua-dua ini dan ingat sesuatu yang lebih besar lagi iaitu masa depan, emosi anak-anak yang bila ibu bapanya bercerai. Baik. Wanita hari ini akan kembali esok bersama Fiza dan Fatin dengan satu lagi topik berkaitan dengan hikayat perkahwinan iaitu berhias untuk suami, bergaya untuk isteri. Sebab apa tahu? Sugi, biasanya orang kata isteri ni je yang kena berhias untuk suami. Betul. Dari atas sampailah ke bawah, isteri tu perlu menjaga penampilannya walaupun berada di rumah. Tetapi bagaimana pula dengan suami? Takkah kita rasa suami pun perlu juga bergaya untuk isteri? Kan? Kalau semuanya isteri saja yang patut buat, suami pun perlu mengambil inisiatif untuk bergaya untuk isteri. Betul. Nak tahu siapa tetamu kita di studio esok bersama dengan Fiza dan juga Fatin. Betul. Anda kena saksikan Wanita Hari ini esok pada waktu yang sama jam 12 tengah hari. Sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Wanita Hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri.
kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini